Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tajuk kajian kami adalah mengkaji hubungan di antara minat pelajar, pengurusan masa, motivasi pelajar serta bantuan pensyarah terhadap tahap pencapaian kursus prinsip pemasaran kod DPM 113 dalam kalangan pelajar program Diploma Pemasaran Politeknik Port Dickson. Kami terdiri daripada Umi Kalsum binti Abdullah, Zarina binti Yusuf dan Puan Suria binti Abdul Wahab. Saya selaku pembentang iaitu Umi Kalsum binti Abdullah akan meneruskan pengenalan. Bidang pendidikan memainkan peranan yang penting untuk kemajuan dan pembangunan modal insan melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vocational iaitu TVET. Politeknik dan Kolej Komuniti merupakan salah satu institusi yang ditubuhkan bagi mencapai hala tuju sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Dorin et al. 2021 mengatakan kaedah pembelajaran yang seimbang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti dan menyumbang ke arah pertumbuhan sesebuah negara. Kenyataan masalah. Pencapaian akademik pelajar adalah suatu perkara yang dicapai melalui tahap kemajuan pelajar itu sendiri, melibatkan usaha dan ketekunan individu berdasarkan nilai mata yang dikumpulkannya. Menurut Nur Hafizah 2018, pencapaian ini diukur berdasarkan grade, skor mentah dan pangkat untuk subjek atau keseluruhan kursus. Manakala Siti Zahirah Abdul Rahman 2021 mengatakan keberhasilan seseorang pelajar sama ada memuaskan atau tidak bergantung kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam sesebuah kelas. Kursus prinsip pemasaran adalah kursus wajib mengandungi asas terma bagi ilmu perniagaan dan pengetahuan tentang pemasaran melalui teori, konsep dan pelaksanaan. Nama pelajar yang mengambil kursus ini sukar untuk mengingati dan menjawab soalan berkaitan terma yang betul dan tepat dalam pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh pensyarah. Menurut Yahya D.K. Suzanawati 2014 berpendapat bahawa antara punca yang menyebabkan pelajar kurang menguasai kemahiran mengingat dan menulis adalah disebabkan kekurangan kepelbagaian pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pensyarah serta bilik belajar yang kurang kondusif. Minat dan sifat pelajar, sikap pelajar juga merupakan faktor kepada pencapaian akademik mereka. Justru itu, penyampaian pengajaran dan pembelajaran bagi kursus prinsip pemasaran di Politeknik Port Dickson dikaji bagi melihat hubung kait di antara faktor-faktor pengurusan masa minat pelajar, motivasi pelajar dan bantuan pensyarah terhadap tahap pencapaian pelajar di dalam kursus. Objektif kajian kami ada 4, iaitu mengenal pasti hubungan faktor minat pelajar terhadap tahap pencapaian pelajar bagi kursus prinsip pemasaran, mengenal pasti hubungan faktor pengurusan masa pelajar terhadap tahap pencapaian pelajar bagi kursus prinsip pemasaran, mengenal pasti hubungan motivasi terhadap tahap pencapaian pelajar bagi kursus prinsip pemasaran, dan yang keempat, mengenal pasti hubungan bantuan pensyarah terhadap tahap pencapaian pelajar bagi kursus prinsip. Rangka konseptual kajian dipaparkan yang menunjukkan pemboleh ubah bebas minat pelajar, pengurusan masa pelajar, motivasi dan bantuan pensyarah terhadap tahap pencapaian bagi kursus prinsip pemasaran sebagai pemboleh ubah bebas. Surutan kajian. Dipetik beberapa surutan kajian oleh pengkaji terdahulu iaitu Ikmal et al. 2020. Pencapaian akademik ialah pengetahuan dan ilmu yang diperolehi atau kemahiran yang dibangunkan dalam sesuatu subjek. Kata Len, Chronobori, Brood dan X 2011 mengatakan prestasi akademik akan terjejas secara negatif oleh penglibatan akademik yang rendah, motivasi yang terhad dan kelakuan tingkah laku yang pasif. Nur 2021 mengatakan ibu bapa dan masyarakat memandang pencapaian akademik sebagai elemen yang penting dalam kehidupan yang berorientasikan pendidikan, intelek dan Imelda S. Akrim 2020 menyebut bahawa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk seseorang melaksanakan beberapa kegiatan. Norin Dashahlan 2021 mengatakan pencapaian akademik dipengaruhi secara signifikan oleh sifat pelajar seperti minat, motivasi dan sikap pelajar. Nur Maizura Norimah 2020 minat dan satu elemen yang penting dalam menentukan kejayaan seseorang adalah satu elemen yang penting dalam menentukan kejayaan seseorang. Azura et al. 2015 menjelaskan bahawa pengurusan masa ialah set tingkah laku yang penting dalam pengurusan pembelajaran atau kursus
dan pencapaian akademik yang cemerlang boleh dicapai dengan mengimbangi pengurusan masa serta teknik pembelajaran secara efektif. Azura et al. 2015 mengatakan pengurusan masa adalah pengurusan masa kepada setiap graduan juga berhubung kait dengan faktor pencapaian akademik terdahulu. Iqmal et al. 2020 mengatakan motivasi merupakan proses yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Osman dan Ismail 2012 mengatakan motivasi sebagai satu elemen yang penting dalam menghasilkan pembelajaran. Rohani A, Hazri J dan Nordin AR 2010 mengatakan para pendidik perlu lebih kreatif serta inovatif dalam memastikan sistem penyampaian menjadi sangat efektif, menarik, menyeronokkan dan dapat merangsang minat pelajar untuk belajar. MA Shah et al. 2014 mengatakan kaedah pengajaran yang berkesan adalah perlu bagi menarik minat pelajar untuk belajar sehingga berjaya. Dorin dan Syahlan 2021 mengatakan faktor sosioekonomi keluarga, kepimpinan sekolah, faktor pelajar dan faktor guru adalah mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Mereka juga mendapati komunikasi, kemudahan pembelajaran, bimbing guru yang betul dan baik mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan prestasi akademik. Metodologi kajian. Seramai 110 responden yang terdiri daripada pelajar semester 1 hingga semester 3 yang telah mengambil kursus prinsip pemasaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Port Dickson. Instrumen kajian diadaptasi dari pengkaji lepas iaitu Nurmuni Muhammad 2023 yang mengambil 4 item pemboleh ubah yang dikaji iaitu faktor minat pelajar 17 item, faktor pengurusan masa 15 item, faktor motivasi pelajar 15 item dan bantuan pensyarah 20 item. Skala Likert 5 digunakan iaitu yang skala 1 mewakili pernyataan sangat tidak setuju, 5 mewakili pernyataan sangat setuju. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis kebolehpercayaan dan item soal selidik. Ujian korelasi Pearson, ujian regresi berganda bagi mengkaji objektif kajian yang telah ditetapkan. Jadual skor perata min dan interpretasi min diadaptasi dari Chiu dan Zul Hazmi 2018 seperti jadual. Teori konstruktif BISMI. Jean Piaget 1976 iaitu pengasas teori konstruktivisme dalam bukunya To Understand is to Invent the Future of Education menerangkan bahawa pengetahuan dikembangkan daripada pembinaan pengetahuan oleh seseorang individu apabila individu berkenaan memahami pengetahuan tersebut. Oleh Seven et al. 2017. Guru merupakan orang yang memainkan peranan penting untuk memberi motivasi kepada murid-murid bagi mencapai pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Oleh Bakar et al. 2012. Analisis data bermula dengan demografi. Didapati pelajar perempuan sebanyak 65.2% dan majoriti pelajar adalah berbangsa Melayu iaitu 79% dan sedang mengikuti program diploma pemasaran di Politeknik Port Dickson seperti yang tertera di skrin. Analisa data. Terdapat nilai alfa melebihi 0.8 bagi semua pemboleh ubah seperti jadual 3 di bawah. Menurut Muhammad Nasir Rayo 2022 bahawa nilai alfa di antara 0.5 hingga 0.8 diterima manakala nilai alfa melebihi 0.8 adalah dianggap baik dan relevan untuk kajian sebenar. Analisis data menggunakan korelasi Pearson mendapati semua pemboleh ubah bebas yang dikaji mempunyai nilai korelasi yang positif terhadap tahap pencapaian pelajar bagi kursus prinsip pemasaran kerana semua berada pada aras signifikan P kurang daripada 0.01. Ini bermakna bahawa semakin tinggi faktor motivasi pengurusan masa dan minat pelajar, semakin meningkat tahap pencapaian pelajar bagi kursus prinsip pemasaran dalam kalangan pelajar. Menurut Ghazali dan Sufyan 2018 terdapat hubungan yang signifikan di antara semua pemboleh ubah dengan hubungan yang kuat iaitu 0.763 hingga 0.872. Analisis data regresi berganda digunakan untuk menilai setiap dimensi pemboleh ubah bebas dan tahap pencapaian pelajar. Didapati pemboleh ubah minat pelajar dan pengurusan masa paling berpengaruh dalam menentukan pencapaian pelajar di mana nilai T adalah 8.189 pada aras signifikan 0.000. Pemboleh ubah bantuan pensyarah mempunyai
hubungan yang signifikan iaitu nilai T adalah 1.732 pada arah signifikan 0.008 terhadap pencapaian pelajar. Pemboleh ubah motivasi menunjukkan hubungan positif iaitu signifikan dalam menentukan tahap pencapaian pelajar pada arah signifikan 0.08. Secara keseluruhannya, tahap pencapaian pelajar bagi kursus prinsip pemasaran dalam kalangan pelajar diploma pemasaran Politeknik Port Dickson ini adalah baik. Walau bagaimanapun pelajar yang mengalami masalah atau gagal dalam subjek ini mungkin dipengaruhi oleh minat yang rendah dan pengurusan masa yang tidak bersistematik. Menurut Salwati et al. 2017 menyatakan pelajar yang lemah dalam kemahiran pengurusan masa adalah pelajar yang gagal dalam menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan dan seringkali membuat persediaan akhir dalam menghadiri peperiksaan serta akan mempengaruhi keputusan akademik. Dipaparkan analisis regresi berganda seperti yang telah diterangkan. Kesimpulannya, kajian ini mengesahkan bahawa pemboleh ubah motivasi, pengurusan masa, minat pelajar dan bantuan pensyarah mempunyai hubungan yang positif terhadap tahap pencapaian pelajar tersebut. Implikasinya, kajian ini menunjukkan gambaran awal kepada pensyarah dan institusi pendidikan yang terlibat dengan kursus ini melalui aspek motivasi, pengurusan masa, minat pelajar dan bantuan pensyarah terhadap grade pencapaian akademik terhadap bidang kursus yang dipelajari. Secara keseluruhannya, pandangan daripada responden telah menunjukkan rasa puas hati terhadap proses pembelajaran dilaksanakan semasa sesi perkuliahan. Walau bagaimanapun, kajian ini perlu dilanjutkan lagi untuk mengenal pasti faktor punca pelajar yang lemah dan gagal menguasai subjek ini sepenuhnya. Pembentangan saya dan disudahi dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.